Jadi boleh saya minta Prof supaya memberikan penjelasan kepada umat Islam yang sedang menonton rancangan kita ini, bahawasanya tidak ada ruang bagi kita umat Islam menyekutukan Allah dengan Tuhan Kristian ataupun mana-mana sembahan puak kufar. Dipersilakan Prof. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam Islam, pengakuan syahadah adalah merupakan permulaan daripada bermulanya hidup seorang itu menjadi seorang Muslim, seorang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Dan Tuhan Allah inilah yang kita dengar di mana-mana pun, sama ada dalam azan yang dikumandangkan tiap-tiap hari, dalam iqamah penuh dengan Allah, 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 dalam sembahyang bermula dengan Allahu Akbar, berakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dalam Quran sendiri pun secara mudah kita dapat lihat daripada ayat yang pertama pun kita dah baca a'udzubillah minasyaitonirrajim, bersambung dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Penyayang. Dan kita tengok misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua lepas daripada surah yang pertama sebagai mukaddimah ataupun Fatihah pembukaan. Dalam Al-Baqarah ini kita lihat ada 286 ayat. Kalau kita bilang Allah, terutama sekali kalau tuan-tuan puan-puan yang ada Quran yang dicetak khusus, bila sampai perkataan Allah dimerahkan, merah Allah, memudahkan anda bilang yang merah-merah tu Allah saja, bukan soal Rahman, Rahim, Ghafur, Wadud, darah. Ambil Allah sahaja. Dalam surah Baqarah ini ada sebanyak 276 Allah yang ayatnya 286. Seolah-olahnya setiap baris, setiap ayat dalam Quran Al-Baqarah ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melompat pergi ke satu surah yang dikenal dengan nama surah Al-Mujadilah, nama surah Al-Mujadilah, surah ini hanya ada 22 ayat sahaja. Tapi kalau anda bilang kataan Allah dalam Al-Mujadilah yang 22 ayat ini, anda akan berjumpa dengan Allah yang tertera dalamnya ketara jelas ada banyak 37 kali, berbanding dengan ayat hanya 22 kali. Nak menyatakan bahawa seluruh Quran itu Allah disebut begitu banyak, nak mengatakan itulah sebabnya. Maka kalau kita bandingkan itu dengan Bible, soalan tadi, dengan Bible sebagai contoh, kita bukalah Bible mana pun, tidak akan berjumpa dengan nama Allah, dengan syarat Bible itu Bible yang original, yang tak diterjemahkan. Jika bahasa Arab diterjemahkan mungkin dengan kataan Allah, tapi bagi bahasa Inggeris digunakan God sepanjang. Okey, sebab itulah maka selama ini pun sudah menjadi suatu yang nyata. Islam menggunakan Allah, Allahu Ahad. Kristian menggunakan God the Father, God the Son, ataupun the Son and the Holy Ghost. Okey, kerana itulah maka saya nak sebut lagi sekali mengatakan bahawasanya inilah dia yang kita lihatkan keindahan Islam, dan kita lihatkan betulnya Islam itu menggunakan Allah. Sebab itu dikatakan dalam Quran, kita balik kepada Quran, kita tak balik banyak kepada pandangan-pandangan manusia, balik kepada Quran. Kita akan berjumpa dalam Quran, dalam kisah ini katakan, contoh dia katakan, huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunggal, yang tidak ada yang lain melainkan dia. Dan kita duk baca setiap kali semayang tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita baca tu, nak meletakkan suatu keyakinan dalam hati kita, mengatakan bahawa tidak ada Tuhan
melainkan Dia yang satu, yang Ahad, yang Esa. Inilah yang ditanam dalam diri kita. Waktu yang sama je Quran mengajar kita. Dia kata, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sesungguhnya kata Allah, kufurlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Tidak ada Tuhan yang sebenar yang kamu nak sembah melainkan Allah yang tunggal, Allah yang Esa. Kalau itu jelas dalam Islam, dan ratusan ayat lagi yang merujuk kepada Allahu Ahad ini, maka orang Islam sepatutnya tidak ada keraguan pada dirinya. Inilah Allah yang kita sembah, dan tidak boleh kita benarkan ataupun kita katakan boleh digunakan pada mana-mana agama untuk menggunakan perkataan Allah. Soalan yang saya nak tujukan kepada orang yang merasakan mereka bebas berfikir, bebas bersuara, bebas menyokong apa saja, tak apa, biar saya soal. Kalau kita sokong maknanya kita bersetuju. Sokong juga makna menolong. Menolongkan, bila kita sokong orang, kita tolong dia. Sebab tolong itu yang dipanggilkan dengan pertolongan yang langsung, tidak langsung, tapi menyokong itu maknanya kita bersetuju, maknanya kita membantu, kita menolong. Islam ada kaedah menolong yang kita baca selalu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan bertolonganlah kamu pada perkara yang mendatangkan kebajikan kepada kamu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disuruh kita tolong. Disuruh kita sokong yang membawa kepada al-bir. Bir, kebajikan. Bir ini mendatangkan welfare kepada kita, kebaikan kepada kita, kebajikan kepada kita. Wa taqwa, dan jalan membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Apa makna takwa? Patuh kepada apa yang diperintah, jauhkan apa yang dilarang. Dan wala ta'awanu, jangan kamu tolong. Quran tekankan wala ta'awun, jangan kamu sokong, jangan kamu bantu perkara yang mendatangkan ismi, dosa, wal udwan, dan permusuhan. Kita sokong. Kalau kita sokong penggunaan Allah ini untuk orang-orang Kristian, Katolik, mereka nak buat apa dengan Allah Ta'ala ini? Nak mengesahkan Allah, kita nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kata syirik, dan syirik ini suatu kezaliman yang cukup besar. Luqman Hakim telah berpesan kepada kita, Allah turun kepada kita, wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata kepada anaknya, kepada kita, wahai anak, jangan kamu syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana syirik itu kezaliman yang amat besar. Tuhan 3, syirik kezaliman. Bukan zalim yang calang-calang zalim. Syirik ini bukan benda kecil. Benda yang paling besar dalam Islam ini adalah syirik. Kenapa? Sebab innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik. Allah boleh mengampunkan dosa lain daripada syirik. Dan ada ayat yang sepatutnya kita renung lama-lama. Ayat yang berbunyi, walaqad uhiya ilaika walladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Sesungguhnya kata Allah,
kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, sama seperti kami wahyukan kepada kesemua nabi-nabi, semua rasul sebelum daripada kamu. Lain asyrakta, kalau kamu terlibat sahaja dengan perkara syirik, kamu jatuh melakukan syirik, la yahbatanna amaluka, kesemua amal-amal kebajikan kita yang ada sebelum ini, kesemua ditolak, kesemua dipotong, kesemua dibuang, dan kamu akan jadi orang yang paling rugi di akhirat. Semuakah perkara syirik seperti ini kita terlibat? Ma'udzubillah. Itu saya tak nampak ada orang Islam kalau faham ini, dia nak buat perkara yang nama dia syirik ini, walaupun nama dia menolong. Tolong tidak boleh kerana dia dosa, bantu tidak boleh membawa kepada dosa. Melainkan kalau kita yakin kita tolong itu membolehkan kita capai di perkara albir, kebaikan, bertakwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada ini, yang tinggal hanya dosa, dosa besar pula, Quran kata wala ta'awanu, jangan kamu tolong. Itulah yang pegangan saya. Maka saya nak menekan lagi sekali mengatakan, marilah kita fikir dengan penuh rasa tanggungjawab kepada agama Allah dan kepada diri kita sebagai seorang yang berpegang dengan agama tauhid, dinul tauhid, agama yang selama-lamanya meletakkan Allah Ta'ala itulah yang ahad, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Alhamdulillah.